Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan teruskan perbincangan latihan pada buku teks, pada buku kerja Matematik Tingkatan 5, surat 61 hingga 64 di bawah tajuk keturunan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kita lihat yang pertama, soalan nombor 1. Senaraikan semua sisi sepadan dan sudut sepadan bagi poligon berikut. So, kalau kita tengok pada gambar rajah ni, dua poligon yang terlibat, iaitu poligon PQRS, dan yang di sebelah kanan kita ialah TUVW. Yang pertama kita akan tengok lihat pada sisi yang sepadan. So, sisi sepadan yang pertama, kalau kita lihat di sebelah sini PQ, kalau kita tengok pada gambar rajah ni sisi PQ kalau kamu lihat betul PQ yang sepadan dengan PQ ialah, kita tengok antara garisan di sini ialah garisan UV. So kita dapat kenal pasti sisi yang pertama PQ sama dengan UV. So yang kedua kita lihat pada garis yang kedua ataupun sisi yang kedua QR. So, selepas PQ kita ada QR. So kita tengok yang sepadan dia yang mana, sama ada TU ataupun VW. Kalau kita tengok dia punya size, kita dapat lihat QR. Sisi yang sepadan dengan dia ialah TU. So sisi yang kedua QR sama dengan TU. Seterusnya kita akan dapat lihat sisi yang terusnya RS. RS sama dengan TW dan SP sama dengan V dan seterusnya kita nak lihat pada sudut. So kita tengok sudut yang pertama. Kita boleh ambil mana-mana sudut. Katakan kita ambil sudut SPQ. So sudut SPQ. Yang sepadan dengan sudut SPQ ialah sudut UVW. So sepadan dengan yang pertama sudut SPQ sama dengan sudut UVW. Kita boleh tengok pada gambar rajah ni. Sudut seterusnya PQR. So sudut di sini yang sepadan ialah TUV. So sudut PQR sama dengan sudut TUV. Seterusnya dua lagi sudut, iaitu sudut QRS sama dengan sudut WTU. Sudut RSP sama dengan sudut VWT. Kita pergi kepada muka surat seterusnya, muka surat 62. Tentukan sama ada setiap pasangan poligon berikut adalah kongruen atau bukan. Kita lihat pada soalan yang pertama 2A. Kalau kita tengok simbol di sini bagi pentagon ABCDE dibandingkan dengan pentagon PQRST. Dia tidak memberikan ukuran seperti soalan ini dia ada ukuran. Sini dia gunakan simbol. So satu garis bagi setiap sisi. Manakala di sini pula digunakan dua garis. So bermaksud di sini AB tak sama dengan PQ. Tapi PQ adalah sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan ST, sama dengan TP. So kita buat kesimpulan bahawa sisi dia tidak sama panjang. Sisi pentagon ABCD, pentagon sekata, dan pentagon PQRST ni sisi dia tidak sama panjang. So kesimpulan dia ialah
kedua-dua poligon tersebut ataupun pentagon ini bukan kongruen. Okey, maka kesimpulan dia bukan kongruen kerana panjang sisi pentagon ABCDE dan PQRST tidak sama. Okey, kita lihat pada gambar rajah yang kedua melibatkan segi empat selari, sisi empat selari. Okey, ABCD dan PQRS. Okey, jika kita lihat pada simbol bagi panjang sisi, maksudnya AB sama dengan CD. Okey, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Okey, di mana di sebelah sini juga PQ sama dengan QR, sama dengan RS, sama dengan SB. Okey, dan kedua-duanya menggunakan simbol yang sama. Maksudnya sekarang kedua-dua sisi dia sama bagi kedua-dua segi empat selari tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada okey, disebabkan keempat-empat sisi ni sama panjang so bentuk ini, poligon ini bukannya segi empat selari ia dipanggil sebagai rhombus. Okey. So sisi dia semua sama panjang. So dalam rhombus sisi yang bersebelahan sudut yang bersebelahan sini 65. Okey, bukan sudut yang bertentangan sudut bersebelahan sini, sudut ADC dan sudut BCD. Okey, hasil tambah dia ialah 180 darjah. Okey. So maksudnya sini kita akan dapat sudut BCD sama dengan 180 darjah. Okey, tolak dengan 65. So kita akan dapat 115 darjah. Okey. So manakala so sini 115 darjah. Okey. So bila sini 115 darjah, sama juga dekat sini kita akan dapat sini 65 darjah. Okey, bila sini 65, sini kita akan dapat 115. Okey, so sini kita akan dapat 65. So sini 65. Sini 115. Okey. So unit dalam rhombus ni sudut yang bertentangan nilai dia adalah sama. Okey. So maka kesimpulannya kita buat kedua pasangan rhombus tersebut ataupun poligon tersebut, poligon ABCD dan poligon PQRS ialah kongruen. Okey, kerana semua sisi sepadan dan sudut sepadan adalah sama. Okey, semua sisi sepadan dan sudut sepadan adalah sama. Okey, kita teruskan. Okey, soalan nombor 3. Diberi bahawa segitiga ABC dan PQR adalah kongruen. Senaraikan semua sisi dan sudut sepadan yang mungkin berdasarkan sifat kekongruenan segitiga yang diberikan. Kita pergi terus kepada soalan. Okey, so diberikan kat sini sudut sisi, sudut angle, side angle ASA So dia dah beri kat sini sudut, sudut BAC. Okey, kemudian kita boleh pilih sisi dia. Okey, sama ada kita nak pilih AB ataupun AC. Okey, so di sini kita pilih AC. Okey, so AC sepadan dengan PR. Kemudian kita pilih sudut. Okey, kita pilih sudut. Okey. Sudut ACB dan di sebelah kanan sudut PRQ. Okey. So kita pergi kepada soalan kemungkinan yang kedua Okey, pada kemungkinan yang kedua, okey, sudut dia dah ada ditandakan, so kita akan pergi kepada sisi. Okey, so kita akan ambil sisi A.
AB. Kemudian kita akan ambil dia punya sudut dia, sudut ABC. Okey, di mana di sini sudut yang pertama tadi, sudut PQPR. Okey, so kita akan ambil sisi yang satu lagi, sisi yang ini. Okey, maka sisi AB sama dengan PQ. Manakala sudut ABC sama dengan sudut PQR. Okey, AB sama dengan PQ, sudut ABC sama dengan sudut PQR. Okey, kita pergi seterusnya, surat 63. Okey, melibatkan sifat dia iaitu sudut sisi. Okey, sudut yang pertama diberi ialah sudut ABC. Okey, kita pergi ikut apa ni? Lawan arah jam. So kita pergi kepada sudut. Kita pergi kepada sudut dia, sudut BAC. Okey, BAC. Okey. So, maksudnya sini kita akan pergi kepada sudut BAC. Kemudian kita pergi kepada sisi dia. So, sisi dia ialah AC. Okey. Okey. Sekarang kita nak lihat yang sepadan. Okey, dengan sudut BAC. So, sudut BAC sepadan dengan dia ialah sudut QPR. Manakala bagi sisi AC, sisi yang sepadan dengannya ialah PR. Okey. Okey, untuk kemungkinan yang kedua, okey, sudut sama ABC. Okey, sudut sisi Sudut. Okey, kita akan ambil pilihan dia, sudut dia bermula dekat sini. Sudut ABC. Okey, sudut yang kedua, sudut. Okey. So, untuk ciri sudut-sudut sisi, kita boleh pilih mana-mana sudut yang bersebelahan. Sudut pada A yang bersebelahan dengan dia ialah sudut B, A dengan B. Kalau kita tengok gambar rajah yang ketiga ni, kita pilih sudut pada B dan sudut pada C. Kita tak ulang pada A, kita dah buat yang possibility dekat atas. Okey, di mana di sini pula kita pilih B dengan C juga. Okey, dan sisi bagi ciri ini, sisi dia ialah sisi yang dicangkup oleh salah satu sudut tersebut. Okey, sisi yang dicangkup oleh salah satu sudut tersebut. Okey, kalau kita tengok sini, sudut ABC sama dengan sudut PQR. Okey, sudut BAC sama dengan sudut QPR. Okay, maksudnya satu lagi sisi yang tidak sisi yang dicangkum ialah sisi BC sama dengan QR. Okey, beza dia di sini ialah sini sisi dia ialah AC sama dengan PR. Okey. Di sini sisi dia ialah BC dan QR. Okey. Untuk kemungkinan yang ketiga, yang pertama sudut ABC, kemudian kita pergi pada sudut ACB. Okay, sudut ACB sepadan dengan dia ialah sudut PRQ. Dah ditandakan dengan warna biru ni. Manakala sisi dia yang terlibat ialah sisi AC sama dengan PR. So, untuk kemungkinan yang keempat, sudut dia sama seperti kemungkinan yang ketiga ni. Okey, cuma dibezakan di sini. Okey, kita dah ambil sudut B ni. Sisi yang dicangkum ialah sisi AC. So, kita nak lihat pada sudut C ataupun sudut ACB. Sudut ACB. So, sisi dia, okey, sudut ini mencangkum sisi AB. Okey, sebab tu di sini kita ambil sisi dia ialah AB sama dengan PQ. Okey, so kita teruskan. Soalan nombor 4. Diberi bahawa luas segitiga PQR dan STU adalah sama.
Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang digunakan untuk menentukan segitiga PQR dan STU adalah kongruen berdasarkan sisi dan sudut sepadan yang diberikan. Okey. So kalau kita lihat di sini ada dua sudut dan satu sisi. Okey. So ciri dia yang terlibat ada dua sudut dan satu sisi. So ciri dia yang terlibat ialah dipanggil sudut sisi. Okey, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia sudut sisi. Okey, kalau kita lihat pada gambar rajah B, okey, diberikan gambar rajah segitiga PQR dengan segitiga STU. Okey, diberikan sisi. Okey. So kita ada dua sisi dan satu lagi sudut. Kita baca. Sisi PQ sama dengan SU. Sisi PR, okay, double sini, ST, PR sama dengan ST, dan sudut yang terlibat ialah sudut QPR sama dengan sudut TSU. Okey. So ciri yang terlibat ialah sifat kekongruenan segitiga tersebut dipanggil sebagai sisi sudut sisi. Okey. Sisi sudut sisi. Okey. Manakala bagi gambar rajah C, kalau kita lihat semua kita tandakan, kita akan dapat sifat dia ialah sifat apa? Sudut. Ketiga-tiga sudut dibandingkan, dan ketiga-tiga sudut nilai dia adalah sama, sudut yang sepadan adalah sama. Dan pada ciri yang terakhir, pada gambar rajah yang keempat, okey, PQ, tandakan PQ, kemudian kita tandakan sudut QPR, ini PQ, PQ, sudut QPR dan sudut PQR. Tadi QPR dan PQR. So ciri yang terlibat di sini ialah ada dua sudut dan satu sisi. Okey. Cumanya di sini sisi yang terlibat tidak dicangkum oleh mana-mana sudut. Berbeza dengan sini, sisi yang terlibat dicangkum oleh salah satu sudut. So ini tidak terlibat mana-mana sudut. So sisi duduk tengah, sifat dia panggil sudut sisi sudut. Okey, kenapa? Kerana sisi ini tidak dicangkum oleh mana-mana sudut yang sepadan yang dibandingkan di sinilah. Okey, boleh Okey, kita teruskan. Soalan nombor 5. Dalam rajah di bawah segitiga BCD ialah imej bagi segitiga ABD di bawah pantulan pada garis BD. Okey, ini BD tengah-tengah ni ialah seolah dia punya cermin. Pantulan kamu dah belajar masa tingkatan 2. So maksudnya sisi AB adalah sama dengan BC. Okey, soalan yang pertama dia tanya nilai X. So apakah nilai X? Okey. So, kalau kita tengok sini nilai X, okay, 3X sama dengan 15. So daripada sini kita boleh dapat X ialah sama dengan 5 cm. Okey. Perlu ingat jika segitiga ini ialah imej bagi pantulan ini, maksudnya kedua-dua segitiga ini adalah kongruen. Segitiga ABD dan BCD. Kedua-dua segitiga ini adalah kongruen disebabkan di bawah ciri-ciri pantulan. Okey, kita lihat pada soalan nombor 2. Okey, cari sudut ADC. Okey, ADC Okey, ini ialah sudut ADC. Okey, sudut ADC, so pada mulanya kita akan cari dulu sudut apa?
sudut ADB. Okey, yang saya warnakan warna biru ni. Okey, sudut ADB dulu. Kita akan cari sudut ADB. Kerana apa? Sudut ADB dengan sudut CDB. Okey, nilai dia adalah sama kerana ciri kongruent. Okey, kalau kita lihat sini, kita dah dapat tadi sini ialah 15. Okey, ini dipanggil hypotenuse. Okey, so sisi yang terlibat. Okey, ini sudut ini bertentangan dengan hypotenuse. Okey, kalau pelajaran yang dulu kalau kamu masih ingat apa yang guru kamu gunakan, kalau saya gunakan saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Ini ialah sin, ini ialah cos, ini ialah tangent ataupun tan. Okey, so di sini melibatkan T dengan H, maka sin bagi sudut ADB okey sama dengan 15/17. Kita nak cari sudut ADB. Okey, kita gunakan sin inverse 15/17. Okey. So kamu akan dapat sudut dia ialah 61 darjah 55 minit. Okey. Maka sudut ADC 61 darjah 55 minit darab dengan 2. So kita akan dapat 123 darjah 51 minit. Okey, so kita juga boleh berikan jawapan dalam perpuluhan iaitu 61.93 darjah bagi sudut ADB, maka sudut ADC sama dengan 123.86 darjah. Okey. Seterusnya, pada soalan B, rajah di bawah menunjukkan segitiga EFG dan KLM yang dilukis pada suatu satah kates. Okey, tunjukkan bahawa segitiga EFG dan KLM adalah kongruen menggunakan sisi. Okey, so kita akan bandingkan setiap sisi dia dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, kita akan cari sisi panjang sisi dia menggunakan teorem Pythagoras. Okey, kita mulakan dengan panjang EF. So EF kita gunakan teorem Pythagoras. Kalau kita tengok sini dia punya terbina segitiga bersudut tegak ataupun menggunakan formula jarak daripada sistem koordinat. Okey, sebabkan sini dia dah ada bagi jarak dia, so mudah kita nak kira. So jarak mencancang mengufuk 1 kuasa 2, jarak mencancang kita kira petak dia 1 2 3 4 5 so 6 petak sebab setiap satu petak ni mewakili satu unit. So 1 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, kita selesaikan dalam punca kuasa 2 ni ialah 37. So punca 37 kita akan dapat 6.1. Okey. So ini dipanggil unit. Okey. So kita teruskan dengan mencari panjang EG dan juga FG. Okey, EG. Tengok EG So segitiga bersudut tegak jika kita bina di sini. So jarak mencancang dia 2 unit, jarak mengufuk dia pun 2 unit. So 2 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 bagi 8, so ialah 2.8. Okey. Kemudian kita cari panjang FG. Okey, bagi FG, okey, jarak mencancang dia 1 2 3 4 unit.
jarak mengufuk dia 1, 2, 3, 3 unit. Okey, so kita kira dia punya hypotenuse bagi segitiga tersebut ialah panjang FG, maka kita dapat FG sama dengan 5 unit. So kita gunakan cara yang sama okey untuk mencari sisi-sisi bagi segitiga yang segitiga KLMN. Okey. So yang pertama kita akan cari panjang KL. Kemudian kita akan cari panjang LM. Kemudian kita cari panjang KM. Okey, kemudian kita akan bandingkan. Okey, kalau kita tengok sini KL so jarak mencancang dia satu petak Yang ini satu petak. Okey, jarak mengufuk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1/2 tambah dengan 6/2. Okey, kalau kita pergi kepada panjang LM, sama juga kita bina segitiga bersudut tegak. LM Okey, mencancang dia 1, 2, 3 unit. Mengufuk dia 1, 2, 3, 4 unit. Okey, so LM 3/2 tambah dengan 4/2. Okey. Dan bagi KM, kita tengok dia punya jarak mencancang 2 unit, mengufuk pun 2 unit. Okey, punca kuasa 2 ni punca kuasa 2. Okey. 2/2 tambah dengan 2/2. Okey, so kat sini kalau kita tekan, kita akan dapat sini 6.1 unit. Okey, sini kita akan dapat 5 unit. Di sini kita akan dapat 2.8 unit. Okey. So bila kita bandingkan KL sama dengan EF, EG sama dengan KM dan FG sama dengan LM. Okey. So kita boleh buat kesimpulan di sini setiap sisi dia sama panjang, maka segitiga so kita tengok sini EF sama dengan KL, EG sama dengan KM, FG sama dengan LM, maka kesimpulan kita segitiga EFG dan KLM adalah kongruen. Okey, menggunakan sisi. Okey, sekian. Terima kasih. Saya harap kamu dapat membuat pembetulan jika terdapat kesilapan pada latihan yang telah kamu laksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.